Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Arab Saudi, negara terbesar di rantau telur dengan populasi penduduk mencecah 36 juta orang, sekaligus menawarkan akses pasaran cukup luas untuk diteroka Malaysia. Selain industri minyak dan gas, perhatian harus turut tertumpu kepada peluang kerjasama dalam pelbagai sektor yang baru yang kini sedang pesat membangun. Laporan Andy Reza Rohaidan dari Mekah, Arab Saudi. Nilai dagangan Kuala Lumpur Riyadh mencecah 10.26 bilion dolar Amerika pada tahun 2022, peningkatan 159.2% berbanding 4.23 bilion tahun sebelumnya. Bagi tempoh sama, ekspor ke Arab Saudi meningkat 43.8%, manakala import dari negara itu bertambah 205.8%. Meskipun ada lonjakan, namun nilai ekspor-import antara kedua-dua negara masih tidak seimbang. Jumlah ekspor Malaysia ke Arab Saudi jauh lebih rendah berbanding import dari negara itu ke Malaysia. Data Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan trend tersebut berterusan sejak beberapa tahun lalu. Justru lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi amat penting, bukan sahaja bagi mengimbangi perdagangan dua hala, malah melonjakkannya ke tahap lebih tinggi. Pertemuan bersama komuniti perniagaan utama mengisi agenda hari kedua kunjungan Perdana Menteri ke negara Timur Tengah ini. Jadi pertemuan ini sebagai satu wahana bagi YB ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menerokai peluang ekonomi yang boleh diceburi oleh ahli peniaga Malaysia di Arab Saudi, serta bagi mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama di rantau Asia Tenggara. Kekuatan Arab Saudi semestinya dalam industri minyak dan gas yang mencatat pertumbuhan positif dengan lonjakan 32.7% dalam KDNK-nya tahun lalu. Permintaan terhadap bahan bakar dari negara itu meningkat drastik susulan konflik Rusia-Ukraine. Untuk itu, Malaysia harus mengintai usaha sama baharu dengan Arab Saudi dalam industri berkenaan. Namun perlu diingat, inisiatif mempelbagaikan ekonomi bawah agenda Wawasan 2030 yang dilancar Arab Saudi pada 2016 antara lain menyasarkan pengurangan kebergantungan negara itu kepada minyak. Ini masanya untuk syarikat-syarikat Malaysia meneroka peluang kerjasama dalam pelbagai sektor, termasuk tenaga boleh diperbaharui, teknologi telekomunikasi dan kesihatan. Beberapa memorandum persefahaman ataupun MOU untuk ditandatangani antara kedua-dua negara. Jadi menandatangani MOU tersebut akan memberi peluang kepada kedua-dua negara untuk menerokai potensi kerjasama di dalam pelbagai bidang. Fokus juga perlu tertumpu kepada pembangunan beberapa projek bandar pintar bertaraf giga di Arab Saudi, antaranya NEOM, Mukab, Red Sea dan Qiddiya. Malaysia harus memastikan syarikat tempatan mendapat tempat untuk terlibat sama dalam projek berkenaan. Dengan kepakaran dan pengalaman dalam bidang kejuruteraan, tidak mustahil matlamat itu mampu dicapai. Malah, kemampuan Malaysia juga sudah diakui oleh Arab Saudi apabila diberi mandat untuk mengendalikan operasi sistem perkhidmatan rel Al-Masyair Al-Mugadasa Mekah Metro dan pembinaan projek naik taraf jambatan ke Kompleks Jamarat. Andy Reza Rohaidan, Jeddah, RTM. Hubungan baik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor bakal memacu perubahan ke arah pemerintahan lebih telus. Ia selaras matlamat tata kelola baik menghapus amalan rasuah yang menjadi perjuangan Perdana Menteri dan diiktiraf Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Penganalisis Politik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugem Pandian ketika dihubungi RTM berpandangan kerjasama era itu memberi nafas baharu dalam memperbaiki struktur pemerintahan negara. Tindakan keputusan oleh Perdana Menteri untuk memberikan tumpuan kepada soal rasuah sebenarnya turut akan mengurus persepsi ke atas indeks persepsi rasuah di peringkat antarabangsa dan juga dalam negara. Sultan Johor memberikan satu pengiktirafan yang besar
yang saya percaya penting dalam konteks persekitaran hari ini, bagaimana ini juga sebenarnya menunjukkan keserasian di antara hubungan institusi Raja-Raja Melayu dengan kerajaan persekutuan, eksekutif, dan ini juga akan membolehkan masing-masing bergerak ke arah hala tuju yang sama supaya ia meningkatkan satu tahap pemikiran dan juga perubahan ke atas penerimaan dalam konteks pentadbiran dan juga gaya kepimpinan Perdana Menteri. Kerjasama era itu juga berupaya meningkatkan tahap sosioekonomi dan kemakmuran negeri melalui manfaat yang disalurkan Kerajaan Persekutuan. Dalam laporan media pada Khamis, Sultan Ibrahim bertitah baginda dapat bekerjasama baik dengan Datuk Seri Anwar selaku Perdana Menteri dan menyokong usaha membenteras amalan rasuah. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah dan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda pada Khamis. Menerusi catatan di Facebook, Perdana Menteri mendoakan agar Sultan Ibrahim dan Permaisuri Johor Raja Zari Sofiah Sultan Idris Shah serta seluruh kerabat diraja sentiasa dilimpahi rahmat dan hidayah serta berada dalam keadaan sihat sejahtera dan penuh kedaulatan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL meningkatkan tahap pemantauan kualiti dan keselamatan makanan di Bazar Ramadan seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tahun ini. Datuk Bandar Datuk Seri Mahathir Cik Ingam berkata, tindakan itu diambil bagi menjamin keselamatan dan kesihatan pelanggan menerusi pengambilan sampel makanan serta tindakan pihak penguasaan. Hilangannya banyaklah. Jadi untuk kita memastikan peniaga-peniaga penjajah ini bersungguh menjaga kualiti kebersihan juadah-juadah masing-masing, maka tindakan yang diambil ini dengan sampel yang dia ambil setiap hari 120, bilangannya itu mungkin tidak besar tetapi ia memberikan satu bagi kita pensampaian yang cukup untuk dibuat rumusan-rumusan yang mempunyai reliability tinggi. Jadi 120. Itu tak termasuk kalau ada aduan-aduan keracunan. Kalau ada aduan-aduan keracunan, kita akan terus mengambil tindakan untuk mengadakan sampel, mengambil sampel dan menentukan keputusan-keputusan yang sewajarnya. Lebih 19% pencemaran sampel makanan direkodkan di Bazar Ramadan tahun lepas berbanding 20.4% pada tahun 2021. Beliau berkata kepada media selepas menyempurnakan majlis pelancaran kempen keselamatan makanan dan sifar plastik sekali guna di Taman Tasik Permaisuri Ceras, Kuala Lumpur. Beliau turut melancarkan kempen Bazar Ramadan dan Aidilfitri sifar plastik sekali guna. DBKL turut memperkenalkan Bazar Ramadan Rahmah yang dilaksanakan oleh keseluruhan peniaga food truck di tapak yang telah diluluskan. Sementara itu, meskipun berdepan kos kenaikan harga bahan mentah, masih ada peniaga mengekalkan harga jualan makanan dan minuman di Bazar Ramadan tahun ini. Kan sekarang ekonomi tengah melambung dan pendapatan masyarakat ataupun penduduk rakyat Malaysia tidak menentu. Itu saya menjual pada harga yang boleh dibeli pada semua rakyat. Sebab kalau kita jual harga mahal, customer takkan datang. So kita maintain harga walaupun kos barang makin meningkat, harga maintain, customer kita dapat untung, customer pun dapat untung, macam itulah. Harga barang pun dah naik, jadi kita pun nak untung juga dalam niaga ni kan. Jadi kita kena ikut harga. Nak kata mahal sangat tak ada, nak kata murah sangat tak ada. Jadi kita ada untung daripada situ. Mereka ditemui di Bazar Ramadan Taman Tasik Permaisuri Ceras, Kuala Lumpur. Hari pertama pembukaan Bazar Ramadan di lokasi berkenaan menjadi tumpuan warga ibu kota untuk membeli juadah bagi berbuka puasa. Di Terengganu juga harga makanan dan minuman yang dijual di Bazar Ramadan khususnya di daerah Kuala Terengganu masih berpatutan. Tinjauan RTM ke Bazar Ramadan Batu Borok mendapati selain menu biasa, menu rahmah juga turut disediakan.
Ia menjadi daya tarikan pengunjung untuk mendapatkan hidangan yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Ruang kerajaan kan suap menu ramah untuk semua lah. Bukan B40 ke, semua buat dekat. Jadi saya pun kadang kita buatlah sambil kita menderma pada bulan puasa ni. Kita sambil berniaga, kita bersedekah. Kiranya maknanya macam kualiti barang kita buat sama je. Tak ada kurang, tak ada apa. Maknanya pengguna tak perlu risau lah. Tak perlu risau. Maknanya kualiti kita sama je. Rasa dia, bahan dia sama je. Harga kenaik pun tak banyak sangat, tapi diorang pelanggan pun faham lah. Kadang bahan betul naik hari ni. Tapi naik tidak mendadak lah. Peniaga turut diharap dapat menjaga kebersihan dan menitik beratkan kualiti makanan. Okey, dari segi kebersihan, kita sebagai penganjur daripada Majlis Bandaraya pun amat menekankanlah dari segi kebersihan makanan, dari segi sasiah pemakaian, penyediaan makanan tu memang kita titik beratlah dari segi kawasan bazar. Lagipun kita kepada semua peniaga-peniaga kita memang kita wajibkan untuk sertakan catat typhoid, CG kendali makanan dan kad daripada bandaraya. Itu memang wajib untuk serta kita punya bazar. Perak menggalakkan masyarakat di negeri itu membawa bekas makanan sendiri apabila mengunjungi bazar Ramadan. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sentria Eng Shai Ching berkata, ia bagi mengelakkan pembaziran khususnya berkaitan aspek pembungkusan makanan. Kadang kita nak kurangkan resisten dari pengguna juga sebab dia rasa bawa bekas tu dia macam leceh, dia nak basuh lagi dan sebagainya. Jadi kita juga cuba untuk cuba bincang dengan peniaga sebab untuk win-win situation. Jadi kalau peniaga boleh menawarkan certain discount kepada pengguna yang bawa bekas sendiri, jadi bolehlah menggalakkan. Jelas Andrea, kempen kesedaran berkaitan penggunaan bekas makanan perlu dilaksana dalam usaha mengurangkan jumlah sampah yang dihasilkan terutamanya pada bulan Ramadan. Beliau berkata demikian semasa lawatan di tapak bazar Ramadan di Stadium Perak, Ipoh. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan sebanyak 22 tapak bazar Ramadan beroperasi di Ipoh melibatkan 1,329 orang penjaja dengan peningkatan sebanyak 25% berbanding tahun lalu. Sementara itu, hujan dan ribut kencang menumbangkan pokok serta menebangkan kemah jualan di beberapa lokasi di Pekan Citra dan kawasan berhampiran. Insiden tersebut menyebabkan beberapa laluan terhalang dan ada jalan yang terpaksa ditutup. Terdapat juga kemah Bazar Aidilfitri berhampiran sebuah pasaraya besar yang terjejas dalam insiden itu. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kubang Pasu Kapten PA Muhammad Adnain Suhaimi dalam kenyataan berkata, hujan dan ribut telah berlaku di Pekan Citra pada pukul 3 petang. Pihak berkuasa termasuk bomba yang menerima aduan kemudian tiba di lokasi bagi membersihkan dan membuka kembali jalan yang ditutup. Seribu bungkus bubur lambuk diagihkan Perdana Kota Baru kepada komuniti di lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Pengkalan Cepa, Kelantan sempena hari pertama menyambut Ramadan. Menurut Pengurus Besar Bermak Ikmal Muslim, pengagihan itu termasuklah kepada kru penerbangan penumpang, staf dan orang ramai yang tiba di luar negeri Kelantan. Katanya simbolik menu bubur lambuk itu dipilih berikutan ia adalah makanan yang digemari oleh rakyat Malaysia. Kita sama-sama merasai kemeriahan sambutan hari pertama Ramadan di Kota Baru ni. Kita tahu ramai anak-anak yang berasal daripada Kota Baru pulang daripada Kuala Lumpur untuk menyambut Ramadan pada kali ini dan kami kongsikan kemeriahannya dengan pemberian bubur lambuk, program yang telah kami rancang sekian lama untuk Ramadan pada tahun 2023. Agihan sedemikian bukanlah yang pertama dilakukan oleh pihaknya bila tiba bulan Ramadan, namun kelainan pada tahun ini adalah dengan pendekatan lokasi yang dilakukan iaitu di lapangan terbang. Polis telah mengenal pasti identiti 6 pengikut ajaran sesat Suhaini Muhammad atau Sihak yang menghina Nabi Muhammad baru-baru ini. Kesemua suspek berusia 20 hingga 30 tahun itu dikesan berdasarkan rakaman video yang tular.
Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat berkata usaha memburu kesemua suspek kini giat dijalankan Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman dengan Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Itu golongan 30-an, 20-an hingga 30-an ya. Masih dalam siasatan dan telah kena pasti akan ambil tindakan dalam masa segera. So, lebih baik dia serah diri, lagi baik. Lebih baik dia datang ke polis daripada kita pergi ke tempat dia. Beliau berkata demikian di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor. Berdasarkan maklumat, kesemua individu terbabit dipercayai masih berada di Johor. Lembaga Tabung Haji THC menjangkakan jumlah bantuan kewangan haji akan meningkat kepada hampir RM500 juta pada tahun 2024 sekiranya kos bayaran menekan ibadah haji tidak disemak. Untuk tahun ini, bantuan kewangan haji dijangka meningkat RM400 juta berbanding RM185 juta pada 2022 susulan peningkatan kos haji jemaah muasasah sebanyak 8% tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar bagaimanapun memberitahu bantuan tetap diteruskan secara bersasar dengan membuat semakan penerima. Tabung Haji sentiasa bekerjasama dengan beberapa agensi kerajaan untuk menyemak silang maklumat bakal haji dengan pangkalan data sedia ada berkaitan pendapatan mereka. Tabung Haji juga memperkenalkan pendekatan secara bersasar bagi memastikan manfaat hafiz dapat dirasai sepenuhnya oleh golongan yang paling memerlukan dan mengurangkan bebanan rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744. Sejak awal pagi tadi, operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Patang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah RM6 juta. Dia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan memperoleh janji. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani. Masih lagi dalam berita tengah malam. Penduduk terjejas banjir di Batu Pahat Johor berkurangan sedikit kepada 439 orang setakat malam tadi berbanding 444 orang pada sebelah petang. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, hanya tinggal 5 pusat pemindahan sementara PPS yang beroperasi dengan menempatkan 122 keluarga. 5 PPS itu ialah Sekolah Kebangsaan Seri Medan, Sekolah Agama Seri Betam, Dewan Orang Ramai Yong Peng, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Huamin dan Sekolah Agama Seri Comel. JPBN juga memaklumkan Sungai Bekok di Empangan Bekok berada di paras amaran dengan kedalaman 19.01 meter petang semalam. Cuaca pula dijangkakan mendung di Johor Bahru dan Pontian hari ini, manakala 8 daerah lain dijangka cerah. Kerajaan berperian tegas menentang sebarang penganjuran program lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT dalam negara. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata sebarang program yang mempunyai elemen budaya hedonistik, lucah dan seks bebas akan merosakkan imej negara. Ujarnya mana-mana pihak yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan undang-undang. Kementerian tidak menyokong LGBT. Ini adalah dasar kerajaan dan saya harap tidak menjadikan isu. Dan mana-mana pihak yang melanggar dasar kerajaan, tindakan akan mengambil mengikut lunas undang-undang. Itu sahaja.
Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas majlis penyerahan watikah pelantikan Panel of Expert POE di Ibu Negara. Terdahulu penganjuran acara Thai Hot Guy yang dijadual berlangsung di sebuah kelab malam di Kuala Lumpur pada 30 Mac telah menerima tentangan hebat pelbagai pihak. Sistem Touch and Go tetap dibenar terus beroperasi di Lebuh Raya meskipun selepas ini pengguna boleh menggunakan kad debit atau kredit. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Tarhidup Datuk Seri Salahuddin Ayub, pelaksanaan itu memberikan pengguna lebih banyak pilihan kaedah bayaran. Banyak pemain industri turut bersedia menawarkan sistem pembayaran terbuka berkenaan. Saya baca tadi ada maklumat yang mengatakan dah ada banyak players yang bersedia untuk menawarkan sistem ini. Jadi kita open sistem itu dan pengguna jalan raya boleh pilih apa sistem yang dia mahu. Dan make it very clear, kita tidak mengambil apa-apa tindakan kepada Touch and Go. Dia boleh terus beroperasi. Kerajaan tidak bertindak zalim untuk menghentikan walaupun kita minta mereka menjawab beberapa persoalan sebelum ini. Sesi libat urus bersama Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Kerja Raya menumpukan untuk mempercepat pelaksanaannya. Dalam pada itu, cadangan membina hypermarket atau pasar raya besar bagi golongan B40 akan dipertimbangkan. Menurut Seri Salahuddin Ayub, perkara itu masih dalam perbincangan dengan pemain industri. Kenapa tidak sama-sama fikir tentang satu hypermarket untuk B40 untuk mampu milik atau dalam istilahnya disebut hypermarket sosial yang akan kita cuba bincangkan bersama. Perkara ini masih saya dah sebut 2-3 kali, masih lagi di peringkat konsep dan perbincangan. Menurut beliau, pasar raya seperti itu telah wujud di beberapa negara di Eropah. Pendigitalan cukai jalan dan lesen memandu oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendorong penguasaan lebih cekap oleh pihak berkuasa. Persatuan Insurans Malaysia PIAM berpendapat inisiatif itu memberi impak positif kepada alam sekitar dengan mengurangkan pembaziran kertas. Jelas PIAM, pendigitalan akan turut menggalakkan keberkesanan kos. Ini memandangkan keperluan untuk penghantaran cukai jalan semakin berkurangan sekaligus menghapuskan sebarang caj penghantaran. Bulan lepas, Menteri Pengangkutan Anthony Loke mengumumkan pemilik kenderaan persendirian tidak perlu lagi mempamerkan pelekat cukai jalan atau membawa salinan fizikal lesen memandu mulai 10 Februari 2023. Versi digital kedua-dua dokumen itu tersedia di portal awan JPJ dan aplikasi mudah alih MyJPJ. Perkembangan sukan bagi menggalakkan budaya sukan dalam kalangan rakyat, Kementerian Belia dan Sukan KBS telah melakukan beberapa perubahan berhubung penganjuran acara sukan. Menteri Hanayo berkata ia selaras dengan konsep Madani yang menumpukan kepada penyelesaian masalah selain usaha merangsang aktiviti sukan di peringkat akar umbi. Jelas Hanayo, semua pertandingan tempatan yang dianjurkan Badan Sukan, kelab yang berdaftar di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997 dan bertubuhan bukan kerajaan NGO tidak lagi perlu mendapat kelulusan Pesuruhjaya Sukan berkuat kuasa 10 April ini. Bagaimanapun, penganjuran sukan itu masih perlu mematuhi garis panduan kesihatan dan keselamatan yang ditetapkan, termasuk penyediaan perlindungan insurans bagi menjamin keselamatan peserta. Semua pembaharuan ini adalah untuk kita membangunkan ekosistem sukan. KBS ni dia jaga ekosistem sukan. Ini adalah cara untuk kita membudayakan sukan untuk pastikan di semua peringkat, bukan saja di Putrajaya, di daerah-daerah kecil, semua penganjur sukan kita memudahkan kerja mereka. Beliau menambah KBS turut memindah Akta Pembangunan Sukan dalam jadual pertama dengan menyelesaikan 103 sukan berbanding 51 jenis sukan sebelum ini. Hanayo ditemui ketika sidang media berkaitan penganjuran acara sukan di Menara KBS hari ini.
Sementara itu, KBS melalui Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN akan menganjurkan Liga Sukan Komuniti di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan untuk mencari bakat baharu dalam sukan bola jaring, futsal dan bola keranjang dengan sasaran penyertaan seramai 100,000 orang. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim menjelaskan pemilihan 3 sukan tersebut adalah berdasarkan kepada minat masyarakat setempat. Kementerian ini melalui Majlis Sukan Negara, MSN turut mengambil pelbagai usaha dalam pencarian bakat-bakat baru khusus untuk 16 sukan teras. 16 sukan teras bagi memastikan kesinambungan program pembangunan sukan berprestasi tinggi. Antara program yang dilaksanakan termasuklah program bakat yang memberi fokus kepada atlet-atlet berusia antara 13 hingga 15 tahun. Sehingga kini sebanyak 165 pusat latihan daerah PLD telah ditubuhkan dengan 172 jurulatih bertauliah, sedang melatih 2,232 orang atlet. Antara perkhidmatan yang disediakan pula oleh program bakat ini untuk atlet-atlet adalah seperti program latihan mod separuh masa, bimbingan jurulatih yang diiktiraf, pendedahan latihan dan pertandingan peringkat daerah dan negeri serta peralatan latihan. Adam berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Rompin, Datuk Abdul Khalib Abdullah. Sukan bola sepak, pemain tengah Selangor FC Muhammad Mukhairi Ajmal Mahali sah tidak akan menjadi skuad bawah 22 tahun negara B22 pada kejuaraan Piala Melian 2023 di Singapura yang akan bermula esok. Ini kerana pemain berusia 21 tahun itu mengalami jangkitan kuman dalam perut dan perlu menjalani rawatan segera. Pengendali skuad Harimau Muda E. Elvarasan berkata Mukhairi Ajmal terpaksa diketepikan selepas mendapat nasihat doktor pasukan. Ajmal, I think dia ada some infection, stomach infection. So not in condition, even dia punya physio, dia punya doktor dah bagi tahu he cannot handle, he need to recover. So penting, I think better untuk dia to recover. Mengenai aksi menentang Kemboja di Stadium Jalan Besar Singapura esok, E. Elvarasan mengakui ia menjadi cabaran sukar buat pemain beraksi pada waktu petang ketika berpuasa. Today will be kita punya final preparation lah. Then we expect the best on the game day lah. Only thing kita ada one setback. Dalam bulan Ramadan kita terpaksa main dalam petang lah. That is one difficulty untuk team keeper to face lah. Selain tuan rumah Singapura, Piala Merlian juga turut disertai Malaysia, Hong Kong dan Kemboja dengan format kalah mati. Kali terakhir ia dianjurkan pada 2019 dengan Singapura yang ketika itu dibimbing Fandi Ahmad muncul juara. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Salam Malaysia, Madani dan selamat malam.